السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Pada pagi yang mulia ini, Allah di awal-awal hari lagi, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Nikmat yang besar, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kira di akhirat esok ialah nikmat agama. Nikmat dapat buat baik, nikmat dapat tunaikan perintah Allah, dan nikmat dapat datang ke rumah Allah menunaikan perintah Allah dan ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat yang besar, nikmat yang tidak ada tolak banding, nikmat yang kita tak nampak, nikmat yang kita tak sedar. Kita dapat datang ke rumah Allah, dapat taat perintah Allah, dapat taat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat amalkan Al-Quran, dapat amalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu taufik dan hidayat, satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Di saya dan tuan-tuan semua, kita kena timbulkan kesedaran, timbulkan keyakinan. Kita kena melihat perkara ini dengan mata hati. Kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Kita lihat dengan mata kasar, kita akan nampak perkara dunia. Satu orang yang bekerja daripada pagi sampai petang, sanggup berhari-hari, berulang-alik, letih pun dia datang. Kadang-kadang hari Minggu pun dia pergi, kadang-kadang hari bercuti pun dia pergi, kadang-kadang orang lain bercuti dia pun bekerja. Kalau yang berniaga, hari cuti dia lah dia nak buka kedai. Kalau yang berniaga kedai makan, hari cuti dia lah dia nak buka kedai makan. Tak boleh, hari cuti dia cuti tak boleh. Sebab apa? Sebab hari cuti lah orang keluar pergi makan. Hari cuti dia tutup, rugilah dia. Dia sanggup. Orang lain bercuti, dia tak bercuti. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia nampak. Kerana dia nampak depan mata dia, kalau aku buka kedai, ada orang datang amal, aku akan dapat duit. Dia nampak, hari-hari aku pergi kerja, hujung bulan aku akan dapat duit. Hari cuti, double. OT, double. Kerja sampai malam, nampak. Kenapa sanggup buat? Kerana nampak. Kerana nampak depan mata. Kerana nampak dengan mata zahir. Tetapi perkara akhirat, perkara perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kena lihat dengan mata hati, kena lihat dengan menggunakan basirah, kena lihat dengan menggunakan akal. Kalau kita lihat dengan mata kasar, kita tak akan nampak. Pagi ni kita datang sembahyang subuh berjemaah. Nabi kata dalam hadis, macam-macam kelebihan orang yang datang sembahyang subuh. Macam-macam kelebihan tuan-tuan. Siapa yang menunaikan solat subuh secara berjemaah, pahalanya seolah-olah beribadah sepanjang-panjang malam. Siapa yang datang sembahyang subuh pada waktu malam, Allah akan bagi berita gembira. Datang sembahyang subuh dapat 27 pahala. Lepas sembahyang subuh dapat duduk dalam majlis agama menunggu. Oh, satu pahala yang sangat besar. Satu perkara yang sangat besar. Satu nikmat yang sangat besar yang saya dan tuan-tuan semua kena timbulkan kesedaran. Benda ni tak boleh tengok dengan mata hati. Kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Kita kena tengok dengan mata hati. Dalam Al-Quran, awal-awal lagi Allah dah sebut. Awal-awal lagi Allah dah menceritakan tentang kepentingan amal ibadah. Menceritakan tentang keyakinan terhadap janji-janji Allah dalam Al-Quran. Kepentingan terhadap janji-janji Nabi SAW dalam hadis. Allah sebut Alif Lam Mim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan. Itulah kitab yang tidak ada keraguan, langsung tak ada keraguan. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Dan kita sebagai orang yang beriman, kita kena beriman dengan Al-Quran tanpa ragu-ragu, walaupun sedikit. Tanpa ragu-ragu walaupun sedikit. Macam mana kita nak hilangkan rasa keraguan pada Al-Quran? Rasa keraguan, rasa syak wasangka, rasa saksi terhadap Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis ini kita kena melihat dengan mata hati, bukan mata kasar. Kita kena berfikir dengan mata hati, bukan mata kasar. Kalau mata kasar, kita tak akan nampak, kita tak akan faham. Orang Yahudi Nasrani, banyak di kalangan mereka yang menghafal Al-Quran, banyak di kalangan mereka yang mengkaji Al-Quran, dan banyak di kalangan mereka yang mengkaji makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka hanya melihat dengan mata kasar. Mereka tak faham. Dan mereka tak mampu nak beriman dengan Al-Quran kerana mereka melihat dengan mata kasar. Al-Quran kita kena tengok dengan mata hati, basirah. Betul Allah kata dalam Al-Quran, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha." Siapa yang melakukan satu kebaikan, aku akan bagi 10. Siapa yang buat satu kebaikan, aku akan balas kebaikan yang dia buat itu 10 kali ganda. Jadi kita pun ambil duit dalam poket, kita sedekah dalam tabung masjid lalu semalam depan kita, selepas Jumaat, kita letak RM1. Ada dalam poket kita RM1. Tak. Kita pun tunggulah, sebab Allah kata bagi 1 dapat 10. Tunggu. Lepas Jumaat tak ada. Lepas asar tak ada. Tak ada pun orang bagi duit RM10. Sebab Allah kata bagi 1 dapat 10. Kita pun sedekah RM1, kali 10 dapat RM10. Letak duit dalam tabung masjid, kita tunggu. Bila orang nak bagi saya RM10? Ada ke mana-mana hamba Allah si fulan nak bagi saya RM10? Tunggu, tak ada. Tak ada. Betul ke? Allah kata bagi 1 dapat 10. Betul ke tak betul? Bila tak betul tu dah hilang dah keyakinan. Dah tak ada. Tak betul malas. Tak nak lah sedekah. Ini contoh. Rugi. Kalau bagi sikit tak terasa sangat. Kalau bagi RM50, RM50 letak dalam tabung plastik. Tunggu dengan harapan ada orang akan bagi saya RM500. Sebab Allah kata bagi 1 dapat 10. Kalau bagi saya bagi 50, digandakan 10 dapat RM500. Tunggu, tak ada. Menyesal hilang RM50 tu. Contohnya. Tapi kita dah lihat Al-Quran.
Allah, perintah Allah dan sunnah Rasulullah, Al-Quran dan hadis, dia bukan tengok dengan mata kasar. Tengok dengan mata kasar kita tengok dengan mata hati kita. Sebab tu Al-Quran hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, yang akan menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Al-Quran, Allah boleh gunakan Al-Quran untuk sesatkan seseorang. Allah boleh gunakan Al-Quran untuk memberi hidayah kepada seseorang. Al-Quran boleh menjadi pembela kita di hari akhirat esok, dan Al-Quran boleh menjadi hujjah kepada kita, boleh menjadi pendakwa kita di hari akhirat esok. Jadi Al-Quran yang akan bagi hidayah kepada seseorang, Al-Quran yang akan menjadi pembela kepada seseorang yang mana? Seseorang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Seseorang yang melihat Al-Quran itu dengan mata hati, bukan melihat Al-Quran itu dengan mata kasar. Dan kalau kita tengok Al-Quran dengan mata kasar, kita tengok hadis dengan mata kasar, kita tengok perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mata kasar, kita tak akan jumpa apa-apa. Wallahi tak akan jumpa apa-apa. Ustaz, saya sedekah sendiri, dapat RM10. Tengok tunggu. Ada orang bagi saya RM10. Ya, akan ada. Anugerah tu Allah akan bagi. Kurniaan itu anugerah daripada Allah. Allah akan bagi. Jangan risau. Insya-Allah, summa insya-Allah. Kita kena yakin. Siapa orang yang bertakwa? Allah sebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara yang ghaib. Maksudnya mereka yang beriman dengan perkara yang tak nampak. Betul kan? Datang masjid, Allah bagi 27, Allah bagi 25. Mana nampak? Tapi beriman. Bagi RM1, Allah bagi 10. Tak nampak? Mana? Tak nampak. Tapi kena beriman. Sebab tu bagi RM1, Allah bagi 10. Itu bukan akhirat. Itu bukan Al-Quran. Itu bukan hadis. Al-Quran dan hadis akhirat. Bagi satu, Allah bagi 10 dekat akhirat. Nampak? Tak nampak? Kita kena beriman. Itulah alladzina yu'minuna bil ghaib. Itulah sifir Al-Quran. Itulah sifir hadis Nabi SAW. Tak nampak, tapi kita kena yakin Allah wujud. Allah wujud. Ya Allah wujud. Ada mana Allah? Kita tanya lagi. Soalan dia tak perlu tanya pun sebenarnya. Allah wujud. Ya Allah wujud. Allah wujud, wajibul wujud. Allah itu adalah nama bagi satu zat yang wajib wujud. Syaratul uluhiyah, syarat untuk menjadi Tuhan, mestilah wajibul wujud, wajib ada. Mana Allah? Allah ada. Mana Allah? Allah tak nampak. Allah tak nampak. Ini lihat Allah dengan mata kasar. Tak nampak? Memang tak nampak. Tengok Allah dengan mata hati. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia ada bersama kamu di mana saja kamu berada. Tengok Allah dengan mata hati. Nampak? Nampak apa? Nampak kekuasaan Allah. Nampak kehebatan Allah. Nampak kewujudan Allah. Jadi kalau kita belajar tauhid, Allah wujud tak? Ya Allah wujud. Dalilnya adanya alam ini, adanya makhluk-makhluk ini, adanya alam, adanya langit, adanya bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu dan pertukaran malam dan siang itu adanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Allah kata. Bukan bagi semua orang. Bagi orang yang berakal. Bagi orang yang melihat langit dan bumi, pertukaran malam dan siang itu, bagi orang yang apa? Bagi orang yang melihat
melihat semua perkara tersebut dengan mata hati, barulah dia akan nampak, oh di situ adanya tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Oh, inilah dalil kepada adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita lihat dengan mata kasar, kita tengok orang-orang kafir, mereka pergi masuk ke dalam hutan Amazon untuk mencari binatang yang pelik-pelik. Mereka panjat gunung Everest untuk melihat keindahan gunung. Mereka panjat gunung itu, panjat gunung ini. Mereka masuk ke dalam hutan itu, masuk ke dalam hutan ini. Mereka mengkaji binatang itu, binatang ini. Tapi satu pun daripadanya mereka tidak nampak yang bahawa di belakangnya ada Allah yang menciptakan. Kerana apa? Kerana mereka melihat dengan mata kasar. Mereka tidak melihat dengan mata hati. Sebab tu Allah kata, langit dan bumi, pertukaran malam dan siang. Pada semua benda ni adanya tanda-tanda kekuasaan Allah bagi semua orang, tidak bagi orang yang berakal saja. Orang yang berakal, orang yang melihat dengan mata hati, dia akan nampak, oh adanya Allah. Hebatnya Allah, betapa berkuasanya Allah Ta'ala. Walillahi mulkus samawati wal ard, Allahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Ta'ala maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Begitu juga Al-Quran. Kalau kita baca je, kita tengok dengan mata kasar, kita tak akan nampak. Tapi kalau kita tengok dengan mata hati, tuan-tuan, kita akan nampak, oh betapa indahnya, betapa hebatnya, betapa agungnya Al-Quran. Akan datang keimanan. Dan itulah yang dinamakan alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara yang ghaib. Dan itulah sifat orang yang bertakwa. Saya dan tuan-tuan semua, kita kena berusaha lah. Tidaklah yang bercakap di hadapan ini jauh sama sekali. Masih lagi bertatih-tatih untuk mendapatkan perkara ini. Soalan itu tidak perlu ditanyakan kepada Allah. Allah wujud. Mana Allah? Tak layak. Allah tidak menerima soalan di manakah, berapakah, bilakah, bagaimanakah. Allah tidak menerima soalan. Allah tidak menerima soalan tersebut. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa 50 aqidah. Wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui, mempelajari, memahami 50 akidah. Siapa saya? Islam. Ya, saya Islam. Balik? Ya, balik. Akal? Ya, akal. Sebab tu mukallaf. Syarat mukallaf yang salah satu daripada syarat mukallaf adalah berakal. Kalau awak tak berakal, kalau awak jadi gila, kalau awak masih budak-budak, tak berakal, maka jatuh satu, gugur satu daripada syarat mukallaf, bukan mukallaf. Tak perlu sembahyang. Tak wajib sembahyang. Sampai agama kepada ni, sampai buta tak, pekak tak, cukup syarat mukallaf. Bila mukallaf? Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa 50 aqidah. Wajib ke atas setiap mukallaf bahawa dia mengetahui 50 aqidah. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Allah. 41. 4 sifat yang wajib bagi para anbiya, 4 sifat yang mustahil bagi para anbiya, dan 1 sifat yang harus bagi para anbiya. 9. 41 campur 9, 50 akidah. 50 akidah, aqaidul iman, ikatan-ikatan iman. Tahunya itu, tahu 50 akidah itu berserta dengan dalil yang ijmali. Allah wujud. Sifat yang pertama yang wajib bagi Allah Ta'ala ialah wujud. Allah wujud. Dalilnya adanya alam ini. Dah cukup. Tahu itu pun dah cukup. Dan ini wajib. Wajib ke atas apa? Setiap mukallaf wajib. Tahu berdosa tak? Tahu dapat pahala tak? Tahu berdosa. Bila tak tahu kena belajar. Belajar dapat pahala, tak belajar berdosa. Sekarang 50 akidah. Termasuk dalam 50 akidah ialah beriman dengan perkara-perkara yang baik. Beriman dengan pahala, beriman dengan
balasan, beriman dengan syurga, beriman dengan neraka, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan kubur, beriman dengan padang mahsyar, beriman dengan titian sirat, beriman dengan hari kebangkitan, beriman dengan apa sahaja yang Nabi sebut dalam hadis tentang Dajjal, tentang Ya'juj wa Ma'juj, tentang Dabbatul Ard, tentang turunnya Nabi Isa, tentang kebangkitan Imam Mahdi. Semua apa yang Nabi sebut dalam hadis, kita sebagai orang yang beriman, walaupun kita tak nampak, tapi kita kena beriman sepenuhnya 100% kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa iman yang seperti ini. Allah akan bagi syurga 10 kali ganda dunia. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan perkara yang ghaib. Tak nampak. Nabi kata tuba, summa tuba liman amana bi wa yara. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah bagi sesiapa yang beriman kepada aku dan pernah melihat aku. Sahabat-sahabat. Tapi cuma dia punya doa tu cuma 3 kali. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah bagi sahabat yang beriman dengan aku tetapi melihat, pernah melihat. Tapi Nabi kata tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba, summa tuba 7 kali. Berbahagialah, 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 berbahagialah sebanyak 7 kali Nabi doakan kebahagiaan untuk siapa? Untuk mereka liman amana bi wa lam yaran. Bagi sesiapa yang beriman dengan aku tetapi tidak pernah melihat aku. Siapa kita lah? Kena beriman dengan Nabi. Macam mana kita nak beriman dengan Nabi? Macam mana kita nak beriman dengan hadis-hadis Nabi, sabdaan Nabi? Sedangkan kita tak pernah jumpa Nabi pun. Macam mana? Tapi itulah alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan perkara yang lain. Itulah yang saya dan tuan-tuan semua nak kena bersedarkan. Datangkan keyakinan, kesedaran, kesanggupan untuk kita taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak taat? Datangkan keyakinan. Allah kata buat amal ini sia-sia, akan dapat pahala sikit-sikit. Tak nampak macam mana nak beriman? Itulah kita kena beriman. 100% kita kena beriman. Apalagi sifat orang yang bertakwa yang Allah sebut, wa yuqimunas salat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat. Mendirikan salat. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi ni kita datang. Itulah tanda. Pagi ni tuan-tuan yang Allah pilih. Yang Allah buka mata hati. Yang nampak perkara ini dengan mata hati. Datang, oh nampak. Walaupun tak nampak, walaupun datang, tak nampak pun pahala. Allah bagi ke akhirat insya-Allah. Dan Allah bagi kat dunia tu anugerah daripada Allah. Anugerah daripada Allah. Kurniaan daripada Allah. Kelebihan daripada Allah. Insya-Allah Allah akan bagi. Yakin Allah akan bagi. Allah akan balas dekat dunia, Allah akan balas dekat akhirat. Dunia pun kita dapat, akhirat pun kita dapat. Wa yuqimunas salah, mendirikan solat. Sifat orang yang bertakwa. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah maksudnya beriman kepada perkara yang lain. Beriman dengan hari akhirat maksudnya beriman dengan perkara yang lain. Wa aqamas salat, mendirikan solat. Dekat akhirat insya Allah tanya man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Apa kita nak jawab? Kalau kita tanya sekarang kita boleh jawab. Semua orang boleh jawab. Mudah Tuhanku Allah. Tapi dekat akhirat itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari yang mana kami telah mengunci, mematri, menutup segala mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, yang cakap apa? Tangan.
Yang bagi penyaksian apa? Kaki. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksiru, terhadap apa-apa yang mereka lakukan di dunia itu. Apa tanda kita beriman kepada Allah? Apa tanda kita beriman dengan hari akhirat? Tandanya datang ke rumah Allah, memakmurkan masjid Allah. Buat apa? Wa aqamas salat. Maka daripada ayat ini dapat kita faham bahawa solat itu hendaklah ditunaikan di masjid. Ada syarat-syaratnya pula lah. Ada siapa yang nak kena tunaikan di masjid? Maka dibahaskan oleh ulama mengenai ayat ini daripada hadis Nabi SAW. Maka terkeluarlah fatwa, terkeluarlah hukum bahawa lelaki-lelaki yang akhir balik menjadi fardu kifayah ataupun menjadi sunat muakkad ke atas dia untuk dia datang ke rumah Allah menunaikan salat secara berjemaah. Wa ataz zakat, menunaikan zakat. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam hadis tadi, dalam ayat tadi, wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Antara sifat orang yang bertakwa, antara sifat orang yang memakmurkan masjid Allah Ta'ala, menunaikan zakat. Dalam ayat ini Allah kata menunaikan zakat, tetapi dalam ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah tadi itu Allah kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Ta'ala sebahagian, mereka yang menginfakkan sebahagian daripada apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka. Maksudnya apa? Di sini maknanya zakat. Secara di sini Allah tidak menyebutkan secara jelas zakat. Allah sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi dalam ayat yang lain Allah menyebut secara jelas bahawa aqamas salata wa ataz zakat. Mereka yang menginfakkan sebahagian daripada harta mereka yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka, sedikit sebahagian. Pada zakat dia ada nisab dia. Zakat dia ada dia punya haul. Bukan semua orang yang wajib keluar zakat. Asal awak ada duit je kena keluar zakat. Asal awak ada duit je kena keluar zakat. Tidak. Bukan semua orang yang kena keluar zakat. Kecuali zakat fitrah. Itu pun bukan semua orang. Zakat fitrah ini adalah zakat yang kita kena keluarkan selepas lebihan daripada nafkah yang wajib. Saya ustaz nak bagi nafkah dekat isteri saya pun saya tak mampu ustaz. Allahuakbar. Tak payahlah keluar zakat fitrah. Gaji saya sebulan 400 je ustaz. Macam mana saya nak bayar bagi nafkah dekat anak isteri saya? Jadi siapa yang wajib keluar zakat fitrah ni? Mereka yang ada lebihan daripada nafkah yang batil. Nafkah yang wajib. Bulan Ramadan lebih sikit, rezeki lebih sikit, dapatlah 6,000 bulan ni. Jangan lupa keluar zakat fitrah. Keluar zakat yang lain yang bukan zakat fitrah, zakat duit, zakat emas, zakat perak, zakat tanaman, zakat binatang ternakan, zakat wang simpanan. Semua orang kena keluar zakat tak? Nisabnya adalah 24,000 lebih kurang. Nisab. Jadi siapa yang simpan duit dalam akaun bank ni sebanyak 24,000 selama setahun, kena keluar zakat. Tapi semua orang ke ada di dalam bank 24,000? Semua orang? Tak. Hanya orang-orang yang Allah pilihlah. Hanya orang-orang yang Allah Ta'ala razaqnahum, yang Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka harta tersebut. Jadi daripada harta yang Allah bagi tu kena infakkan sedikit. Maksudnya kena keluarkan sedikit zakat. So semua ke Allah tak? 2.5% je daripada yang Allah bagi. Daripada 24,000 tu 2.5% dalam lebih kurang 600. Keluarkanlah zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa ataz zakat, menunaikan zakat. Jadi kalau semua bayar zakat, tuan-tuan, tak ada orang miskin di Malaysia. Tapi peratus orang yang wajib mengeluarkan zakat hanya 30%, hanya 30% saja. 30% daripada orang yang wajib mengeluarkan zakat yang keluarkan zakat, 30%. Kalau betul-betul zakat itu semua orang yang wajib keluarkan zakat mereka keluarkan zakat, maka tidak ada orang yang miskin. Lama kelamaan kemiskinan itu akan luput. Akan tak ada, akan hilang kemiskinan itu.
Kemiskinan akan dihilangkan dengan zakat. Insya-Allah, cuma insya-Allah yakin dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dan tuan-tuan semua nak kena yakin. Dan kalaulah kita ambil makna wa mimma razaqnahum yunfiqu, itu maknanya adalah sedekah, boleh. Satu sebahagian tu maknanya satu pun boleh, satu pun dikira sebahagian. Jadi kalau dalam bagi kita ada RM10, ambil RM1 letak dalam tabung pun dikira wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menginfakkan sebahagian daripada harta, daripada rezeki yang Allah Ta'ala telah berikan kepada mereka. Masih lagi wa mimma razaqnahum yunfiqun. RM1. Dan dengan sedekah Allah akan kayakan kita. Nampak ke? Tak nampak. Kita tak nampak dengan riba, dengan rasuah akan kayakan kita. Riba bagi RM10, bayar RM100. Banyak lah, untung. Kita rasa dengan riba boleh mengkayakan. Riba lah. Kita bagi orang pinjam RM10, kita suruh dia bayar RM20. Saya bayar RM30, RM40, RM100. So modal saya dah balik RM10, ada untung lagi RM90. Nampak kan? Nampak lah. Dunia nampak dengan mata kasar, tapi sebenarnya dia akan memiskinkan, dia akan menindas, dia akan membuatkan ramai orang yang jatuh miskin. Ramai orang yang terikat dengan hutang, berpuluh-puluh tahun terikat dengan hutang. Rasuah. Nampak macam kaya? Berapa persen? 10% saya punya. Nak saya ni. Masuk bawah meja RM100,000. Bawa saya. Kaya dapat RM100,000, nampak macam kasar kaya lah. Tapi sebenarnya dia akan merosakkan akidah. Dia akan merosakkan umat Islam. Dia akan merosakkan. Ini kerosakan racun. Racun yang akan merosakkan kehidupan akhirat kita. Apa lagi sifat orang yang bertakwa yang Allah sebut? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yang beriman dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka yang beriman dengan perkara, dengan Al-Quran yang diturunkan kepada kamu, wahai Muhammad. Unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka yang beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang sebelum kamu, wahai Muhammad. Sebab Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Allah turunkan Taurat kepada Nabi Musa, Allah turunkan Injil kepada Nabi Isa, Allah turunkan Zabur kepada Nabi Daud, dan Allah turunkan beberapa masyhaf kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua ni kita kena beriman. Kita kena beriman dengan 124,000 para anbiya, 25 orang rasul dan 5 orang rasulul azmi. Kita kena beriman. Sebab saya nak beriman dengan Nabi je, boleh tak? Tak boleh. Sebab dalam Al-Quran Allah cerita kamu kena beriman dengan nabi-nabi yang terdahulu. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, kenapa mereka dikatakan kafir? Kenapa mereka ni Allah isytiharkan kafir? Kenapa? Kerana mereka tidak beriman, tak nak beriman dengan sebab dalam Injil, dalam Zabur, dalam Taurat ada menyebut kelak akan datang satu nabi yang namanya Muhammad. Kelak akan datang satu Al-Quran, satu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ke tak betul? Tak betul. Saya tak percaya. Saya tak nak beriman dengan nabi. Saya beriman dengan Nabi Isa je, saya beriman dengan Zabur je. Betul dah seleweng kan? Dipadam nama Nabi Muhammad, dipadam nama Al-Quran. Yang akan dilantik Nabi siapa? Mereka-reka lah. Sebab tu mereka sesat. Mereka beriman dengan Nabi Isa yang mengatakan Nabi Isa tu anak Allah. Injil mana yang kamu baca ni? Taurat mana yang kamu baca ni? Zabur mana yang kamu baca yang mengatakan Nabi-Nabi ni adalah anak Allah?
Kerana dalam Injil tidak pernah menyebut. Dalam Injil menyebut yang Nabi Isa itu adalah messenger of Allah, utusan daripada Allah, bukan anak Allah. Kamu salah baca ni, kamu telah baca Injil yang telah diselewengkan, Zabur yang telah diselewengkan, Taurat yang telah diselewengkan. Dan kamu tak nak percaya dengan Nabi Muhammad yang akan diutuskan di akhir zaman, dan kamu tak nak percaya dengan Al-Quran yang diturunkan kepadanya, kafirlah kamu. Allah isytihar kafir. Adakah perkara yang sama berlaku kepada kita? Ya, perkara yang sama yang berlaku kepada kita. Kalau kita tak nak beriman dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Daud, dengan Nabi-Nabi yang terdahulu, dan tak nak beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, kita pun Allah isytihar kafir. Seperti sifat orang yang bertakwa, mereka beriman dengan Nabi, beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka beriman dengan Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, banyak-banyak lagi dah Nabi, para Rasul, para Anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan beriman dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Bukan suruh baca. Kalau baca tu beratlah. Suruh beriman. Beriman secara ijmali. Ya, saya beriman dengan Taurat, saya beriman dengan Injil, saya beriman dengan Zabur. Dan kalau kita baca hari ini, Zabur yang ada, Injil yang ada, yang telah diselewengkan, nak cari yang asli itu susahlah. Semua yang telah diselewengkan. Wal'iyadu billah. Minta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Al-Quran tak boleh diselewengkan. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami telah menurunkan al-dzikra. Al-dzikra ini nama lain bagi Al-Quran. Kami telah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kami telah menjadikan ada orang-orang yang akan menjaga Al-Quran, lahafidun. Jadi untunglah sesiapa yang anak-anaknya belajar tahfiz, hafal Al-Quran, mereka ini adalah orang-orang Allah yang Allah lantik untuk menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. So kalau belum ada tuan-tuan, ambillah seorang ke dua orang, hantar belajar tahfiz. Hantar belajar sekolah tahfiz. Di kawasan Padang ni banyak sekolah tahfiz. Madrasah saya sendiri pun ada belajar tahfiz. Hantar untuk mereka hafal Al-Quran. Mudah-mudahan mereka lah orang yang Allah lantik. Ya, kita dah jauh dah tua dah. Tapi kalau nak pergi pun boleh je, tak ada masalah. Saya nak hafal Al-Quran Ustaz, boleh ke? Boleh. Tak ada siapa halang pun nak hafal Al-Quran. Dah tua ke? Tak apa. Tak lepas Ustaz, takkan komitmen banyak. Tak apalah, hantarlah anak, hantarlah cucu belajar Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman, meyakini kehidupan akhirat. Akhirat tak nampak, kubur, titian sirat, padang mahsyar, mizan, syurga, neraka, kita tak nampak tuan-tuan. Tapi kita kena yakin dengan perkara tersebut. Yakin dengan pahala, yakin dengan dosa, yakin dengan balasan Allah. Tak nampak, tapi kita kena yakin. Itulah sifat orang yang bertakwa. Awal-awal Al-Quran lagi Allah dah menceritakan perkara ini, tuan-tuan. Allah dah didik kita, Allah dah ajar kita, Allah dah tarbiyah kita supaya kita ini beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, beriman dengan syurga, beriman dengan neraka, beriman dengan pahala dan dosa yang Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran dan Nabi sebut dalam hadis. Awal lagi Allah sebut, Dzalikal kitab la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan, yang menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Mereka yang beriman dengan perkara yang gaib, mereka yang menunaikan solat di masjid, mereka yang menginfakkan sedikit daripada harta yang Allah berikan kepada mereka, mereka yang beriman dengan Nabi dan Al-Quran, mereka yang beriman dengan Nabi-Nabi yang terdahulu dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, dan akhir sekali mereka yang beriman dengan kehidupan akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah yang mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Dan orang yang dapat petunjuk inilah ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, saya dan tuan-tuan semua, kita semua yang ada dalam majlis ini, terutamanya, dan insya-Allah apa yang kita dengar dapat kita ambil iktibar, amal dan sampaikan kepada orang yang tidak ada dalam majlis ini. Kena cuba sedaya upaya sebaik mungkin, seboleh mungkin untuk kita tanamkan kesedaran, tanamkan keyakinan, tanamkan keinginan, kepentingan terhadap semua perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita, insya-Allah. Dan kita kena melihat semua perkara ini dengan mata hati, bukan melihat dengan mata kasar. Kerana ini adalah akhirat dengan mata hati, bukan mata kasar. Kalau kita lihat dengan mata kasar, kita tak akan jumpa apa-apa. Kita
kita akan nampak dunia, kita akan nampak perkara yang lain. Tapi kalau kita melihat dengan mata hati, insya-Allah, inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar, itulah peringatan bagi mereka yang mempunyai basirah, mereka yang melihat dengan mata hati. Moga-moga Allah Ta'ala bagi taufik kepada saya dan tuan-tuan semua dapat diamalkan dan dapat disampaikan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.